Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna nadhira lil 'alamin wa nura qulub ahlihi liyakuna tanwiran lil qari'in. Wassalatu wassalamu ala mab'usi rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil rasulil akram ad-da'i ilal khairil a'zam Muhammad ibn Abdillahi rasulillahi wa khataman nabiyyi amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, di manapun kita berada, dalam saluran mana pun kita bersama-sama pada pagi ini, sama ada secara langsung ataupun melihat selepas secara langsung, secara rakaman, kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Kita mengucapkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam. Allah memberikan kita lagi ruang dan peluang untuk kita melalui bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, dan kita juga dapat mengisi salah satu bentuk ibadat di bulan Ramadan adalah dengan kita memberikan tumpuan yang banyak kepada Al-Quranul Karim. Walaupun dalam pengisian ini bukanlah kita tadarus membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita menggunakan pendekatan kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim menggunakan pendekatan memahami hubung kait, perkaitan di antara susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Selama ini mungkin kita membaca Al-Quran bermula suratul Fatihah sehingga surah An-Nas tanpa kita mengetahui hikmah di sebalik penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran. Moga-moga pengisian kita sepanjang bulan Ramadan ini kita sasarkan insya-Allah untuk kita habiskan 114 surah, yang mana pada pagi ini kita akan membicarakan tentang surah Al-Imran. Surah Al-Imran, surah yang ketiga selepas surah Al-Baqarah. Namun begitu, kita tidaklah hanya membicarakan surah Al-Imran. Kita juga kena melihat isi kandungan dalam surah Al-Baqarah. Kerana tajuk kita adalah kita ingin melihat hubung kait surah Al-Imran dengan surah sebelumnya. Jadi kita kena tengok juga surah Al-Baqarah dan kita lihat juga surah Ali Imran. Baik, tuan-tuan, seperti pendekatan yang sebelum ini, pastikan tuan-tuan dapat merujuk kepada nota yang telah pun diserahkan. Tuan-tuan boleh tengok dekat ada satu, kita letakkan link drive Google, tuan-tuan boleh dapatkan nota tu. Dan juga yang paling penting, kalau boleh setiap kali pengisian, tuan-tuan kalau boleh di hadapan tuan-tuan, kalau boleh ada Quran terjemahan, supaya apa yang kita katakan ini tuan-tuan boleh rujuk terus kepada Quran terjemahan. Saya paparkan rujukan nota dalam bentuk PowerPoint untuk perbincangan kita pada pagi ini. Baik, kita lihat terlebih dahulu keutamaan surah Al-Imran. Okey. Kita dah bincang pada hari sebelumnya justifikasi mengapakah surah Al-Fatihah surah yang pertama dan apakah justifikasi peletakan surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua. Pagi ini kita akan cuba mencari jawapan
mengapakah surah Ali Imran ini dia diletakkan pada surah yang ketiga selepas suratul Al-Baqarah? Uh, bagi saya sedikit waktu. Okay. Antara justifikasi dia tuan-tuan, wallahu taala alam, setakat ni saya banyak membaca beberapa rujukan, tidak jumpalah secara langsung diberikan jawapan. Okey, Ali Imran kenapa di surah yang ketiga? Jawapan yang tuntas tu belum lagi dapat ditemukan. Mungkin sudah dibahaskan oleh para ulama, cuma saya saja yang tidak menemukan. Namun begitu, kita boleh melihat apa isyarat awal kedudukan surah Ali Imran ini dia perlu diletakkan. Dia diletakkan selepas surah Al-Baqarah. Antaranya kita boleh melihat pada kelebihan keutamaan surah Ali Imran. Okey. Keutamaan surah Ali Imran ini antaranya berdasarkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan surah Al-Baqarah adalah sebagai Az-Zahra, iaitu penyinar, dan Nabi juga sebutkan Ali Imran ni pun dia dinama sebagai Az-Zahra'u, iaitu penyinar. Okey, kedua-dua nama ni Az-Zahra, Az-Zahra bagi surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Kita lihat dalam hadis ni kita akan mendapat jawapan tentang nama Az-Zahra. Okey, hadis ni tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan boleh lihat matan hadis ini di dalam lafaznya matan hadis dalam bahasa Arab. Kemudian saya juga ada meletakkan terjemahan daripada matan hadis. Okey, kita lihat dulu hadis yang di dalam matan yang hadis matan bahasa Arabnya. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Nabi sebut, bacalah kamu semua Al-Quran. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, Al-Quran memberikan syafaat kepada pembaca dan pengamalnya. Okey, Nabi sebut umum dulu. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Maksudnya Nabi tidak menyebutkan nak baca surah apa, nak baca ayat apa. Nabi kata secara umum, bacalah Quran, Quran bagi syafaat nanti di akhirat. Quran akan tolong pembacanya. Quran akan tolong pengamal kepada Al-Quranul Karim. Okey, setelah itu Nabi menyebutkan. Nabi sebut secara spesifik surah apa? Nabi kata Iqra'u Az-Zahrawaini. Okay, Nabi kata Iqra'u Az-Zahrawaini. Okay, Nabi kata bacalah kamu semua Az-Zahrawain. Okay, Az-Zahrawaini ini adalah gabungan di antara dua Zahra. Kalau satu Zahra dia panggil Az-Zahra'u. Jadi Az-Zahra'u dicampur dengan satu lagi Az-Zahra'u, dia dijadikan dengan nama Az-Zahrawain. Kita tengok dekat sini. Dia jadi Az-Zahrawain. Okey. Maknanya Nabi mengatakan bacalah kamu semua dua Zahra, dua sinaran. Nabi menyebutkan sinaran tu apa? Iaitu suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Dalam matan hadis, Nabi menyebutkan Al-Baqarah tu wa surah Ali Imran. Nabi menyebut nama surah tu, Nabi sebut. Apa dia? Al-Baqarah. Nabi sebut pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran. Ini menunjukkan nama surah di zaman Rasulullah itu
pun telah disebutkan. Surah itu namanya apa? Surah itu namanya apa? Dan kalau kita baca dalam hadis ni, kita dapati selepas Al-Baqarah, Nabi sebut Ali Imran. Okey, Ali Imran. Ini bermakna Nabi telah menamakan surah ini dengan surah Ali Imran. Okey. Kenapa dengan Ali Imran dengan Al-Baqarah ini? Nabi kata dia adalah dua az-zahrawain, dua sinaran. Okey. Daripada hadis ini menunjukkan Al-Baqarah adalah Az-Zahra, Ali Imran adalah Az-Zahra. Dua sinaran. Okey. Dua sinaran ini daripada dua sinaran ini boleh jadi dia perlu diletakkan secara berdekatan. Okey, apa yang saya sebut ni tuan-tuan, ia bukan satu kemestian ya, tidak ya tuan-tuan. Tidak. Tapi antara isyarat awal, maksudnya kita nak cari macam mana apa Al-Imran ni dia boleh berada selepas suratul Al-Baqarah. Adakah kerana Ali Imran ini dia adalah Zahra. Dia adalah Zahra pasangan kepada satu lagi Zahra, iaitu Al-Baqarah, maka dia diletakkan secara bersebelahan. Adakah kerana itu? Secara muktamadnya kita pun tak boleh kata kerana inilah mesti duduk sebelah. Wallahu ta'ala alam. Okay, kita tak kata secara putus tuan-tuan dan puan, tetapi kita boleh katakan, oh, Al-Baqarah ni pasangan dia, kerana dia ada dua lagi sinaran Zahra, maka ia berada bersebelahan dengan surah Al-Baqarah. Okay, jadi kita dapati bahawasanya Ali Imran ni dia juga adalah sinaran selain daripada Al-Baqarah. Okey. Dua sinaran ni kerana dia berpasangan, Nabi menyebutkan secara lebih lanjut apa bentuk syafaat Al-Baqarah dengan Ali Imran ni. Nabi mengatakan sesungguhnya kedua-dua surah itu dia akan datang pada hari kiamat nanti seolah-olah seperti dua kelompok awan. Disebut cara berpasangan kan? Kerana dua-dua sinaran, maka dia pun akan datang nanti di akhirat dengan berduaan. Seperti dua kelompok awan. Atau kedua-duanya seperti dua naungan di atas kepala. Ataupun kedua-duanya seperti dua kumpulan burung yang sedang terbang mengembangkan sayapnya melindungi pembaca dan pengamalnya. Jadi kita dapati hadis riwayat Muslim ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita dua surah ini dia akan datang nanti dalam bentuk berpasangan di hari akhirat melindungi pembaca dan pengamalnya di hari akhirat dari sudut kepanasan matahari dia dan lain-lain. Adakah kerana dia ni merupakan dua pasangan, maka dia diletakkan berhampiran, bersebelahan? Kita kata apa? Wallahu ta'ala a'lam lah. Tapi isyaratnya seperti itu. Okay, itu untuk perbincangan mengapakah peletakan surah Al-Imran bersebelahan dengan surah Al-Baqarah. Wallahu ta'ala, Allah lebih mengetahui tentang kedudukan Al-Imran surah nombor 3 selepas surah Al-Baqarah. Okay. Nak nampak dengan lebih jelas lagi, kita akan masuk kepada melihat beberapa sudut Ali Imran dia menjelaskan, memperincikan maklumat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Okay, jadi mari kita masuk kepada perbincangan apakah bentuk maklumat yang kita tak cukup kalau hanya rujuk Al-Baqarah, kita kena rujuk surah Al-Imran. Kerana dia duduk bersebelahan, mari kita cari apakah rahsia
duduk berjiran antara Ali Imran, duduk berjiran dengan Al-Baqarah. So, apakah pertautan dia? Okey, moga-moga daripada pertautan surah-surah yang berjiran antara sebelah bersebelahan ini memberikan kita inspirasi bahawa kita hidup berjiran ni, ya, jiran sebelah kanan kita, jiran sebelah kiri kita, mungkin jiran duduk atas kita dan bawah kita ni, kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau kita kata tadi surah Ali Imran dengan Al-Baqarah ni dua pasangan, nanti akan dua-dua saling saling memerlukan. Moga-moga dengan kedudukan surah ini kita juga dapat membawa sifat saling memerlukan di antara satu pasangan dengan satu pasangan. Kita mengambil roh daripada susunan surah yang tidak boleh dipisahkan. Jadi moga-moga kita dengan pasangan ini saling memerlukan, kita dengan jiran-jiran kita ini saling membantu seperti mana surah Ali Imran membantu dari sudut menjelaskan lagi maklumat yang ada dalam Baqarah. Tak cukup maklumat kalau hanya baca Al-Baqarah, kena juga merujuk kepada Ali Imran. Begitulah sebenarnya susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan, kita mulakan sudut yang pertama, surah Ali Imran ni, apa pertautan dia dengan surah Al-Baqarah? Surah Ali Imran, surah yang memperincikan tentang satu golongan lain yang tak diceritakan dengan lebih terperinci bagi surah sebelumnya, iaitu Al-Baqarah. Kita telah mempelajari bahawasanya surah Al-Baqarah hanya memperincikan golongan Yahudi Bani Israel seperti mana yang telah pun kita bincangkan pada hadis sebelumnya. Tetapi nak mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang golongan Nasrani, kita kena rujuk surah Ali Imran. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Ali Imran, tuan-tuan boleh cari nanti dekat ayat 33 sampailah ayat nombor 120, tuan-tuan akan menemukan surah Ali Imran menjelaskan kepada kita tentang golongan Nasrani. Ada lebih kurang dekat 80 lebih ayat memperincikan tentang golongan Nasrani. Dan kita ketahui surah Ali Imran ni mengandungi 200 ayat. Bayangkan 80 lebih ayatnya menceritakan tentang golongan Nasrani. Apabila kita gabungkan antara Al-Baqarah dengan Ali Imran, kita dapat satu maklumat yang lengkap tentang apa? Tentang dua golongan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab tu siapa? Yahudi. Ahlul Kitab tu siapa? Nasrani. Secara tak langsung, dua surah ini telah melengkapkan lagi maklumat yang ada pada surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah ada mengemukakan tentang golongan Al-Maghdub, golongan yang Allah murkai. Maka Al-Baqarah sudah membantu Al-Fatihah menerangkan siapa itu Al-Maghdub, kenapa mereka ini dimurkai. Al-Baqarah dah selesaikan. Tetapi tugas itu belum selesai lagi untuk mendapat maklumat siapa itu Al-Zalim. Maka Ali Imran membantu Al-Baqarah untuk menjelaskan siapa itu Al-Zalim. Maka Ali Imran menjelaskan tentang siapa itu Al-Zalim, apakah itu ciri-cirinya. Hampir dekat 90 ayat dalam surah Ali Imran memperincikan golongan Nasrani. Jadi kalau kita ambil masa sejenak, kita fikir, maknanya Al-Quran ni walaupun dia surah yang berbeza, kan, Al-Baqarah lah, Ali Imran, walaupun dia berbeza,
Namun kita dapati dua surah ini termasuk Fatihah tu, dia saling memerlukan antara satu sama lain. Kenapa Allah tidak terangkan Nasrani duduk dekat Al-Baqarah? Kan? Ini memberikan kita hikmah, kita mendapat hikmah bahawasanya walaupun surah berlainan, walaupun tuan kalau baca Ali Imran tuan mungkin dah masuk juzuk 3, mungkin tuan dah masuk juzuk yang keempat, seolah-olah Allah beritahu kepada kita walaupun kamu dah masuk juzuk 3, dah masuk juzuk 4 ni, kamu jangan lupakanlah juzuk yang pertama dan juzuk yang kedua. Kenapa? Kerana kalau kamu nak faham juzuk yang ketiga dan keempat, kamu perlu juga maklumat dekat juzuk yang sebelumnya. Okey, ini sudut pertama. Okey. Mari kita masuk kepada sudut yang kedua. Okey. Sudut yang kedua, tuan-tuan, kalau kita baca dekat suratul Baqarah, kita ambil ayat yang kedua. Masih lagi dalam juzuk yang pertama, kita menemukan pada ayat yang kedua Allah kata Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Okey, ini ayat kedua dalam Al-Baqarah. Jadi cara tuan-tuan nak ikuti pengisian ini, tuan-tuan kena tengok perbezaan ya, ada dua kotak tu. Ada Al-Baqarah dan ada Ali Imran, dan cuba tuan-tuan lihat betul-betul. Kenapa perlu rujuk Ali Imran untuk faham Al-Baqarah? Menunjukkan bahawasanya Ali Imran ini mensyarahkan lagi, memperincikan lagi apa maklumat yang ada dekat Al-Baqarah. Okey, kalau kita tengok dekat Al-Baqarah, ayat nombor 2, zalikal kitabu la raiba fi. Allah kata Al-Quran yang Allah datangkan ini tiada keraguan padanya. Okey. Kalau ada yang bertanya, kenapa Quran ini kita tak perlu ragu-ragu lagi? Ia memang dari Allah. Kenapa Quran ini dia tiada keraguan? Maka surah Ali Imran ayat yang ketiga. Tengok. Surah Ali Imran ayat yang ketiga, Allah menjelaskan apa? Sekejap ya. Okay. Dekat surah Ali Imran ayat yang ketiga, Allah seperti Allah memberi jawapan tau. Tengok ya, Tuhan kata, kalau kamu nak tahu kenapa Al-Quran tu tiada keraguan, kenapa Quran tu tiada keraguan? Kenapa Quran tu kamu tak perlu ragu? Ayat ketiga Ali Imran kata apa? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kerana Al-Quran itu dia mengandungi kebenaran. Al-Quran itu dia mengandungi kebenaran. Baik, nanti kalau ada soalan apa-apa, nanti saya jawab. Ya, tuan-tuan dan puan. Tapi ada yang mengangkat tangan tu, Puan Siti. Kenapa dengan Puan Siti? Puan Siti tak dengar ke apa ke? Puan Siti Andaria. Ada apa-apa soalan ke? Okey, nanti tanya soal pada hujung. Okey, tuan-tuan. Dekat Ali Imran, ayat yang ketiga, Allah kata Quran tu apa? Mengandungi kebenaran. Okey. Apa berkaitan ayat 3 Ali Imran dengan Al-Baqarah? Okey, nampak tak berkaitan dia? Kalau Al-Baqarah kata Quran isi kandungannya tak ada keraguan, tak perlu diragukan lagi ia dari Allah, maka belum kuat lagi kan? Kenapa tak perlu ragu-ragu? Maka Ali Imran kata kerana Quran itu bil haqq, dia mengandungi kebenaran, maka kamu tak perlulah ragu-ragu lagi. Jadi seolah-olah ayat nombor 3 Ali Imran mengukuhkan lagi tentang Quran itu tiada keraguan dengan mengatakan Quran itu adalah benar, Quran itu mengandungi kebenaran. Jadi kalau kita gabung dua maklumat ni, memang jadi kuatlah bahawa Al-Quran itu memang ia merupakan satu kebenaran yang tak boleh lagi diragu-ragukan. Okey, ini sudut yang kedua, hubung kait Al-Imran dengan surah Al-Baqarah. Okey, tuan-tuan kena jelas
Tuan-tuan kena tahu pengisian kita ni sebenarnya nak cerita apa. Okey, pengisian ini sebenarnya nak membantu kita mencari jawapan peletakan surah-surah di dalam Al-Quran ini bukan peletakan yang sia-sia. Bukan dia kata, alah tak ada apa-apalah, memang susunnya macam tu. Bukan. Peletakan surah bagi setiap surah ni, dia memberikan kita maklumat yang sangat banyak. Seperti mana kita telah bentangkan sudut yang kedua. Okay, moga-moga jelas. Okay. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat yang ketiga ni, surah Ali Imran ni, tuan-tuan boleh buka pada halaman nombor 50 dalam mushaf. Juzuk yang ketiga, dia berada pada baris yang pertama dan baris yang kedua surah Ali Imran ni. Okay, dalam nota, saya tidak letakkan ayat 3 ni, dia berada pada muka surat berapa, baris yang keberapa. Tapi kalau tuan-tuan nak cari, ayat ketiga ni dia berada pada muka surat yang ke-50. Okey, dia berada pada baris yang pertama dan baris yang kedua. Kenapa saya sebut barisan? Kerana biasanya satu muka surat Al-Quran mengandungi 5 baris. Ada yang 14 baris, tapi kebanyakannya adalah 15 baris. Jadi kalau tuan-tuan buka muka surat nombor 50 Al-Quran, tuan-tuan jumpa ayat yang ketiga surah Ali Imran, baris yang pertama dan baris yang kedua ayat yang sedang kita bincangkan. Okey, dah selesai sudut yang kedua. Kalau ada mana-mana soalan, nanti tuan-tuan tanya. Tuan-tuan nak dapat jelaskan lagi, nak dapatkan penjelasan, perlu saya ulang, nanti tolong tanya. Okey, kita pergi kepada sudut yang ketiga. Okey, sudut yang ketiga, ketika mana kita baca surah Al-Baqarah, ayat nombor 4. Okey, ayat nombor 4 ni kita senang jumpa, dia berada pada muka surat yang kedua dalam Quran. Okey, ayat yang keempat Al-Baqarah, Allah cuma menjelaskan Al-Quran ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah kata, bima unzila ilaika. Okey, tuan-tuan, saya tidak menterjemahkan ayat mengikut terjemahan yang secara penuh. Cuma saya ambil daripada terjemahan ayat itu, dia punya inti pati dia. Kalau kita terjemahkan bima dengan apa, unzila ilaika, yang telah diturunkan kepada kamu. Tapi dekat nota ni, saya terus pergi kepada ayat 4 tu nak cerita tentang apa. Okay, jadi ayat 4 ni, Allah beritahu Al-Quran Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa dengan isu ayat 4 ni? Isu ayat 4 ni, Allah tidak menjelaskan macam mana Quran itu, macam mana isi kandungan Quran tu. Allah cuma bagi tahu Quran itu diturunkan kepada Nabi. Tidak dijelaskan secara terperinci. Ialah Al-Quran itu turun, bentuknya macam mana, ayatnya macam mana. Allah tidak jelaskan. Allah cuma bagi tahu Quran itu Allah turunkan. Nak dapat jawapan lanjut lebih terperinci macam mana isi kandungan Quran yang Allah turunkan pada ayat 4 surah Al-Baqarah. Kalau kita buka surah Ali Imran, Allah bagi jawapan dia lebih terperinci. Okey, cuba tengok ayat 7 Ali Imran. Ayat 7 Ali Imran ni, kalau kita buka dalam Quran, ia berada pada muka surat yang ke-50. Cari nanti muka surat 50 tu, baris yang ke-7, baris yang ke-8, jumpalah ayat 7 ni. Yang mana ayat 7 ni memperincikan ayat 4 Al-Baqarah. Allah kata ayat Quran itu ada apa? Minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Okey, ayat 7 Ali Imran ni menjelaskan lagi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ayat 4 Al-Baqarah itu, ia mengandungi dua bentuk ayat.
ada ayat-ayat muhkamat. Jelas makna muhkamat. Okey, muhkamat ni iaitu ayat-ayat yang kita faham, kita baca, ayatnya terang jelas. Maknanya tak samar-samar lagi. Tetapi ada bentuk ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Al-Quran itu, jenis kedua, mutasyabihat. Ayat-ayatnya berbentuk mutasyabihat. Mutasyabihat ni salah satu maknanya adalah ayat-ayat yang maknanya macam samar-samar. Kita nak cari jawapan pada maknanya secara direct, susah kita nak faham dia. Berbeza dengan ayat muhkamat. Contoh ayat mutasyabihat ni macam huruf-huruf abjad. Kan? Kita baca surah Ali Imran, kan? Kita jumpa alif lam mim. Kita baca Al-Baqarah pun jumpa alif lam mim. Kita pun tertanya-tanya, apa tu alif? Apa tu lam? Apa tu mim? Kita tak dapat jawapan dia. Maknanya sangat sama-sama. Itulah dipanggil jenis ayat mutasyabihat. Okey. Daripada apa yang kita pelajari ni, kita mendapati ayat 7 Ali Imran melengkapkan lagi maklumat ayat 4 Al-Baqarah. Maknanya ayat 7 Ali Imran ini memperincikan lagi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu rupa-rupanya di dalam Al-Quran itu ada dua bentuk ayat, muhkamat dan juga mutasyabihat. Okey, moga-moga tuan-tuan jelas tentang perkaitan Ali Imran dengan Al-Baqarah. Maknanya kita tak cukup hanya dengan berpegang dengan Al-Baqarah. Kita kena rujuk surah Ali Imran untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci, yang lebih jelas. Baik, dah selesai untuk sudut yang keberapa ni? Sudut yang ketiga. Kita ada lebih kurang dalam 14 sudut. InsyaAllah. Dan kita akan tunjukkan, moga-moga di penghujung daripada pengesahan ini, kita akan dapat jawapan susunan surah-surah Al-Quran ini bukanlah susunan yang tidak memberi erti apa-apa. Tetapi ada hikmah dia. Banyak maklumat yang boleh kita dapat. Baik, kita pergi kepada sudut yang ketiga, sudut yang keempat. Okey, sebelum tu tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas ya, tak ada gangguan apa-apa. Okey, ada apa-apa pengulangan nanti boleh kemukakan. Okey, rakan-rakan kita yang tengok di FB ada apa-apa isu tak? Saya tengok dekat bahagian komen tu. Ada pertanyaan ke, suara tak jelas ke, talian tersangkut-sangkut ke? Tak ada, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa kemudahan pengisian kita pada pagi ni. Baik. Okey, sekejap ya. Saya terlupa nak lantik co-host saya. Okey, sekejap. Okey, kita teruskan dengan okey, sudut yang keberapa? Sudut yang keempat. Okey. Waktu kita baca surah Al-Baqarah, okey, moga-moga tuan-tuan dah mula masuk surah Al-Baqarah ya. Okey, surah Al-Baqarah ini adalah Ramadan yang hari yang kedua, moga-moga ada dah masuk Ali Imran pun tadarus dia. Okey, tahniah tuan-tuan. Teruskan kita membaca. Okey, moga-moga pengesahan ini menampung keperluan kita untuk kita faham Al-Quranul Karim. Baik. Ayat yang ketiga surah Al-Baqarah masih lagi pada juzuk yang pertama, masih lagi pada halaman yang kedua, buku surah yang kedua Al-Quran. Kita menemukan Allah mengatakan wama unzila min qablik. Okey, Allah bagi tahu kepada kita semua pada Al-Baqarah ayat 3, Allah juga telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul terdahulu. Itu ayat 3. Bukan Al-Quran je Allah turunkan. Macam kita baca tadi dekat sudut yang ayat yang keempat. Tetapi kita juga jumpa, sekejap. Saya takut saya tersalah ayat. Sekejap tuan-tuan ya. Saya semak sekejap. Wama unzila Allahumma sallam. Okey, maafkan saya tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan kena betulkan. Waktu saya takut ni. Yang ini tolong betulkan. Ini bukan ayat 3 ya. Ini ayat 4.
ayat keempat. Okay, nanti tolong take note ya, okay, ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah, Allah cuma memberitahu kepada kita semua bahawasanya Allah telah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Allah juga telah turunkan kitab-kitab lain kepada nabi-nabi yang terdahulu. Okay, isu dia adalah kitab apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu. Allah sebut umum je. Allah tidak sebut secara jelas kitab apa. Apa nama kitab tu? Allah cuma bagi tahu wa ma unzila min qablika. Okey, nak dapat jawapan dia. Kitab apa ya yang pernah Allah turunkan min qablika kepada Rasul-Rasul yang terdahulu? Ali Imran kata apa? Ali Imran kata, saya ada jawapan dia. Ali Imran memberikan jawapan. Nak tahu kitab apa yang Allah turunkan pada ayat yang keempat, wa ma unzila min qablika? Maka Ali Imran pada ayat yang ketiga memberikan jawapan, wa anzala Taurata wal Injil. Diturunkan kitab Taurat, diturunkan kitab Injil. Oh, rupa-rupanya kitab-kitab yang Allah turun kepada Rasul terdahulu, Ali Imran bagi tahu nama kitab tu apa? Taurat. Nama kitab tu apa? Injil. Okey, kita dapati bahawasanya ada sebab Ali Imran duduk sebelah dengan Al-Fatihah. Rupanya dia saling melengkapkan, memperincikan lagi. Okey. Ayat ketiga Ali Imran ni, kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan boleh buka pada muka surat yang ke-50. Okey, ayat ketiga ni dia berada pada baris yang kedua. Ayat 3 Ali Imran ni kita dah masuk juzuk yang ketiga. Okey, moga-moga sudut yang keempat ni jelas kepada kita tentang perkaitan surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah. Okay. Kita teruskan pada sudut yang kelima. Sudut yang kelima, kita akan dapati ketika mana kita membaca surah Al-Baqarah ayat nombor 190. Okey, ayat Al-Baqarah ya, surah ayat yang ke-190, kalau kita buka pada muka surat nombor 29, dia dah masuk juzuk 2 dah dekat sini kan. Ni kalau tengok dekat ni sekejap, saya buat spotlight lah supaya nampak. Okey, ayat 190 ni dia berada pada muka surat nombor 29, baris yang ke-14. Kalau ayat 206 surah Al-Baqarah ni, muka surat nombor 34, baris yang pertama. Ayat 244 surah Al-Baqarah, muka surat 39, baris yang ke-13. Okey, kenapa dengan ketiga-tiga ayat Al-Baqarah ni? Okey, ketiga-tiga ayat Al-Baqarah ini Allah menyebut tentang apa? Kewajipan berperang pada jalan Allah. Tiga-tiga ayat ni kalau kita buka seperti yang telah pun saya sebutkan, ayat ini Allah cuma memberitahu apa? Waqatilu fi sabilillah. Allah bagi tahu, berperanglah kalian semua pada jalan Allah. Allah minta berjihad. Allah perintahkan berjihad. Tetapi Allah tidak menerangkan perang yang mana kita kena keluar berjihad. Perang apa? Allah tidak sebutkan. Al-Baqarah 3 ayat ni 190, 216, 244, Allah cuma memerintahkan wajib kamu keluar pergi berperang. Perang apa? Nak tahu jawapan dia? Kena rujuk surah sebelahnya memberitahu kepada kita perang apa yang kita kena keluar berjihad. Okey. Ayat yang saya letakkan dalam nota ni, waqatilu fi sabilillah, tuan-tuan, dia sebenarnya sama je ayat dia yang ni.
Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, ayat 190 dia sama macam ayat ni. 244 pun sama. Sama bunyi ayatnya. Cuma ayat 216 ni dia lain sikit. Kita kena tengok dekat muka surat 34, kita akan jumpa Allah kata kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu berperang. Okey. Ayat yang kita sebutkan ini Allah sebut umum je. Allah hanya kata wajib kamu keluar berperang pada jalan Allah. Perang apa? Mari kita lihat surah sebelahnya memberi jawapan. Jadi kalau kita buka ayat 152 Ali Imran sampai ayat 158. Okey, kalau tuan-tuan nak jumpa ayat 152 surah Ali Imran sampai 158 ni, tuan-tuan kena buka Quran muka surat 69 sampai muka surat 71. Okey, tuan-tuan akan jumpa ayat yang 152 sampai 158 ni. Dia bermula pada ayat yang dalam nota saya hanya bawa ayat 152 ya. Saya potong ayat tu, saya ambil yang hujung tu. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sampailah hujung ayat. Okey, tapi ayat tentang perang yang perang dalam ayat 152 sampai 158 ni, saya cuma bawa ayat 152 saja tuan-tuan puan ya. Ini sebagai contoh. Jadi tuan kena bacalah ayat 153, 54, 55, 56 dan 58. Perang apa? Tapi jawapan dia, perang dalam ayat ni sebenarnya adalah perang Uhud. Adalah perang Uhud. Kita sudah sedia maklum perang Uhud, perang yang tentera orang Islam telah kalah. Okay, kita bukan nak cerita pasal perang tu, tapi kita nak memberikan jawapan. Rupa-rupanya, kewajipan perang dekat surah Al-Baqarah ini Allah tak sebut perang apa. Tetapi Ali Imran menjelaskan antara perang kamu kena keluar mengikuti untuk berperang adalah perang Uhud. Okay, ini adalah isi kandungan surah Ali Imran. So, moga-moga jelas bagi sudut yang kelima. Kita nampak semakin jelas tentang susunan surah di dalam Al-Quranul Karim. Kita akan belajar teknik macam ni sampai surah An-Nas. Kita ikuti insya-Allah secara istiqamah sampai surah An-Nas nanti kita akan jumpa semua maklumat ni. Kita guna teknik macam ni. Okey, An-Nas contohnya An-Nas dia bagi maklumat apa ke Al-Falaq. Al-Falaq bagi maklumat apa dekat Al-Ikhlas sampailah habis 114 surah. Kita doakan moga-moga Allah sentiasa lapangkan dada kita, Allah mudahkan urusan kita. Baik, kita pergi kepada sudut yang ke-6. Okey. Waktu tuan-tuan baca surah Al-Baqarah ayat 154. Okey, siapa hari ini dia dah masuk ayat 154? Dia dah tadarus ataupun dia baca sendiri sampai ayat 154. Okey, ayat 154 Al-Baqarah ni tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat nombor 24. Ayat atas sekali. Ayat baris yang pertama, ayat 154 ni dia masih lagi juzuk 2. Al-Baqarah, tuan-tuan akan menemukan ayat 154 ni Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Okey, kenapa dengan orang mati syahid tu? Allah cuma memberitahu dekat ayat 154 ni, orang mati syahid walaupun dia memang dah mati, tetapi sebenarnya mereka ini masih hidup. Okay, kita baca dekat ayat ni, Tuhan kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Okey, ayat 154 Allah kata orang yang mati berperang ni sebenarnya mereka ni hidup tau. Hidup tu maksudnya Tuhan kata mereka hidup khusus di alam kubur, di alam barzah ni mereka ini ada kehidupan yang khas. Tapi bukan hidup tu hidup macam dekat dunia, tapi dekat alam kubur tu dia hidup dengan hidup yang khas. Dia ada hidup yang special di alam kubur. Cuma ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Allah tak bagi tahu hidup yang special tu macam mana.
Allah cuma bagi tahu bal ahyaun, mereka hidup. Tapi kamu semua je yang tak menyedarinya. Dia tak bagi tahu hidup yang macam mana. Maka Ali Imran, surah sebelahnya, memberikan lagi jawapan. Nak tahu hidup yang macam mana orang mati syahid ni, kalau dia mati, dia duduk dalam alam barzah, macam mana dia hidup? Ayat 169 sampai ayat 170 surah Ali Imran memberikan jawapan yang lebih lanjut apa yang tak disebut dalam surah Al-Baqarah. Okey, kita kena tengok ayat 169 sampai ayat 170. Siapa yang dah sampai surah Al-Imran ayat 169? Kalau siapa yang dah sampai ayat 169, dia dah baca, mungkin dia dah tadarus, dia dah masuk juzuk 4 sebenarnya. Okey, ayat 169 sampai ayat nombor 170 ni, kita boleh jumpa dekat muka surat nombor 72. Kita buka Quran, muka surat nombor 72, kita cari baris yang ke-7, 8 sampai ke-10. Baris 7, 8, 9, 10, jumpalah ayat 169 ni. Tuan-tuan akan jumpa dalam ayat tu Allah kata apa? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Okay. Kita jumpa ada satu maklumat yang Al-Baqarah tak cerita. Al-Baqarah cuma kata apa? Ahyaun. Mereka tu hidup. Tapi hidup macam mana? Tengok dekat Ali Imran. Jumpa tak ahyaun? Hidup. Tetapi hidup yang macam mana? Ditambah yurzaqun. Mereka dapat rezeki di alam barzah tu. Allah bagi dia rezeki, dapat nikmat syurga. Okey. Kemudian, bukan sekadar tu saja. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Farihin. Mereka bergembira hidup dapat kurniaan Allah yang banyak di alam kubur. Jadi surah Ali Imran ni memperincikan apa yang tidak dijelaskan oleh surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kata mereka tu hidup. Hidup yang macam mana? Oh, rupanya Allah berikan mereka rezeki. Oh, rupanya mereka itu hidup sangat gembira di alam kubur. Lepas tu kita kena bacalah ayat yang seterusnya, lanjutan dia. Saya cuma ambil sapan min fadli saja. Okey, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar? Apa yang dapat kita ketahui? Rupa-rupanya memang kena rujuk surah sebelah dia. Rupanya jiran sebelah Al-Baqarah ni adalah jiran yang sangat baik. Jiran yang saling melengkapkan apa yang Al-Baqarah tidak ceritakan. Okey, jelas tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita masuk kepada sudut yang ketujuh. Okay. Sudut yang ketujuh ni, kalau tuan-tuan baca ayat 247 Al-Baqarah. Okey. Siapa dah sampai ayat ke-247 Al-Baqarah? Okay. Kalau siapa dah sampai ayat 247 Al-Baqarah ni, dia masih lagi juzuk yang ke berapa? Juzuk 2 ayat 247. Okey. Kalau tuan-tuan buka muka surat nombor 40 ayat 247 ni, dia berada pada muka surat nombor 2, muka surat nombor 40. Okey. Ayat 247 ni dia dalam juzuk yang kedua. Okey. Ayat 247 ni cerita apa? Ayat 247 ni dia berada pada baris yang baris yang ke-11 yang kita nak rujuk ayat wallahu yu'ti mulkahu man yasha ni. Okey, ayat dia panjang tapi kita ambil perbincangan kita. Allah bagi tahu wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah bagi tahu dia ni, Allah Ta'ala ni dia berkehendak. Allah Ta'ala ni dia boleh pilih dekat siapa dia boleh bagi pemerintahan. Contohnya Allah boleh pilih siapa nak dia bagi kuasa pemerintahan. Itulah yang Allah nyatakan dekat ayat 247. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita siapa yang Allah bagi kuasa pemerintahan ni, jadi tuan kena tengok ayat lengkap 247 ni, dia ada kaitan dengan kisah Talut. Okey. Tapi kita bukan nak bincang pasal Talut tu.
Tapi kita nak ambil ayat yang Allah kata dia berkehendak. Allah Ta'ala ni dia boleh pilih siapa-siapa saja yang dia nak bagi kuasa pemerintahan. Kenapa dengan isu ini? Ayat 247 ni Allah menceritakan dia berkehendak untuk bagi siapa-siapa kuasa. Adakah setakat itu sahaja maklumat tentang kuasa pemerintahan? Apabila kita buka surah Ali Imran ayat nombor 26. Ayat nombor 26, muka surat ayat 26 ni kita boleh jumpa dekat muka surat nombor 53, baris yang ke-6 sampai baris yang ke-8. Ni dah duduk juzuk 3 dah. Ayat 26 surah Ali Imran ni dia dah berada pada juzuk yang ketiga. Kenapa? Cuba tengok Allah Ta'ala cerita. Sama tak maklumat dia? Tu'ti mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ayat ni panjang lagi, tapi saya potong sebab kita fokus kepada perbincangan. Kenapa ayat 26 ni? Cuba tengok. Dekat ayat ni kan Allah kata mulkahu. Dekat ini jumpa tak? Al-mulka. Jumpa tak? Al-mulka. Sebenarnya perbincangan yang sama dekat ayat 247. Cuma ayat 26 Ali Imran ni Allah bukan sekadar mengatakan, kalau dalam ini kata dia yukti saja kan? Jumpa tak? Tukti. Tukti. Tapi ayat Ali Imran dia bukan hanya kata tukti saja. Dia juga kata watanzi'u. Watanzi'u tak ada dekat ayat 27. Ayat 27 hanya kata yu'ti, memberi. Sama tak ayat 26? Tu'ti, memberi. Tetapi Ali Imran, dia bukan kata tu'ti saja. Dia tambah lagi satu maklumat. Watazi'u. Watazi'u. Dia bagi maklumat rupanya Allah juga boleh merampas. Allah boleh tarik balik kuasa tu. Kalau 247 kata memberi je. Tapi Ali Imran kata bukan sekadar memberi, Allah boleh rampas balik kuasa pemerintahan tu. Apa kita dapat belajar? Ali Imran ayat 26 ni menambahkan lagi maklumat yang tak ada dekat surah Al-Baqarah. Baru kita dapat lengkapnya kekuasaan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala kalau dia beri, dia juga boleh cabut balik kuasa pemerintahan siapa-siapa yang dia bagi. Lagi kita nampak Allah Ta'ala ni kehebatan dia dalam memberikan kuasa pemerintahan. Lepas tu kena bacalah ayat yang berikutnya apa lagi Allah buat. Bukan sekadar memberi kuasa, merampas kuasa, kena baca juga wa tu'izzu wa tudhillu. Allah ni dia boleh apa? Dia boleh meninggikan seseorang, dia boleh merendahkan seseorang. Jadi surah Ali Imran memantapkan lagi maklumat ayat 247, menambahkan lagi maklumat, menguatkan lagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dikaitkan dengan kuasa pemerintahan. Itu adalah sudut yang ketujuh. Boleh teruskan lagi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Kita tengok sudut yang ke-8. Sudut yang ke-8 dekat surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan baca ayat nombor 83, ayat nombor 83 ni, tuan-tuan boleh jumpa dekat muka surat nombor 12. Ayat yang bawah sekali, ayat yang baris yang ke-15. Muka surat nombor 12, Allah Ta'ala memberitahu tentang orang Bani Israel. Ni tentang Bani Israel. Kenapa dengan Bani Israel ni? Bani Israel ni sebenarnya macam-macam Allah telah membuat aku janji. Mereka telah berjanji kepada Allah. Mereka telah buat aku janji. Jadi nak tahu aku janji itu tentang apa, kita kena tengok keseluruhan ayat nombor 83. Sebab tu saya sebutkan muka surat yang keberapa, baris yang keberapa. Muka surat nombor 12, baris yang ke-15. Tuan-tuan baca dekat baris tu, dekat muka surat nombor 12 tu, kita akan jumpa. Sebenarnya Bani Israel ini mereka telah mengangkat janji kepada Allah ada 8 perkara. Dekat ayat nombor 83 tu.
Pertama apa? Allah kata jangan sembah selain Allah, buat baik ke ibu bapa, buat baik kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, cakap yang baik-baik, solat, lepas tu tunai zakat. Lepas daripada 8 perkara tu, baru Allah kata apa? Summa tawallaitum illa qalila minkum. Allah kata sebahagian kecil je daripada Bani Israel itu yang dia tunaikan 8 janji itu. Allah cuma kata apa? Sebahagian kecil yang tidak berpaling. Allah kata sebahagian kecil yang menunaikan janji. Okey, ayat ni kita fahamlah. Oh, maknanya kebanyakan Bani Israel tidak mahu menunaikan 8 janji. Hanya sikit saja yang menunaikan janji. Okey, kenapa dengan ayat ni? Ada isu apa? Okey, ayat ni Allah cuma kata sebahagian kecil tu tunai janji. Jadi nak tahu lagi maklumat lanjut, sebahagian kecil ni mereka buat apa lagi? Adakah sekadar menunaikan janji? Surah Ali Imran ayat 113 memberikan lagi maklumat tambahan. Sebahagian kecil Bani Israel tu mereka buat apa? Ayat 113 Allah mengatakan min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna kitab Allah yatluna ayatillah sampai hujung ayat. Okey, ayat 113 surah Ali Imran ni Allah kata ada golongan ahli kitab yang dia ni membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam dan dia ni juga salat, mereka ni sujud. Jadi apa yang kita dapat maklumat dekat surah Ali Imran ayat 113 ni? Rupa-rupanya sebahagian kecil Bani Israel yang baik ni mereka bukan sekadar tunai janji. Tunai janji tu ada berapa? Ada 8 janji tu. Mereka juga apa? Oh, mereka juga baca ayat-ayat Allah pada waktu malam. Oh, mereka juga bersujud. Maknanya kita dapat maklumat apa? Kita dapat maklumat yang pertama, mereka tunai janji. Yang kedua, oh mereka baca ayat Quran. Yang ketiga, mereka sujud. Ini membawa kepada kita maklumat apa? Surah Ali Imran melengkapkan lagi cerita tentang sebahagian kecil Bani Israel yang baik. Bukan sekadar tunai janji, ada 2 lagi yang mereka telah lakukan. Okey, ayat 113 ni kalau tuan-tuan nak jumpa dalam Quran, tuan-tuan boleh tengok muka surat nombor 64. Baris yang ke-11 sehingga baris yang ke-12. Nanti tengok dekat dalam muka surat nombor 64. Baik, tuan-tuan kita lanjutkan lagi. Saya pun tak pasti dah pukul berapa. Oh, kita dah dekat pukul 10. Okay, kita sambung sikit lagi, balik tuan-puan ya. Okey. Kita pergi sudut yang ke-9. Okey. Surah Al-Baqarah ni, kalau kita tengok ayat nombor 196, muka surat nombor 30 ya, baris yang ke-9, kita akan menemukan Allah ada memerintahkan kepada kita supaya buat ibadat haji. Buat ibadat haji dan umrah lah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah kata buat ibadat haji dan umrah kerana Allah. Kalau kita hanya berpada dekat ayat 196, semua orang kena buat ibadat haji. Betul tak? Sebab Tuhan kata wa atimul hajja. Tuhan kata sempurnakanlah ibadat haji dan umrah. Oh, semua orang kena pergi ke? Ya, kalau baca ayat 196, semua orang wajib pergi. Kalau dia sakit, dia tak cukup duit, haji sekarang pula mahal ustaz. Kan orang kata kan, betul tak? Kalau bukan kerana asbab kerajaan bantu bagi subsidi, betul tak kan? Oh, kerajaan bagi sampai 10,000 tau nak pergi buat ibadat haji. Kalau yang T40 kan, B40 tolong lagi kan. Mahal ustaz nak pergi haji kalau swasta ni sampai dekat ratusan ribu. Tapi Al-Baqarah kata 196 kami kena pergi haji. Tapi saya sakit, saya tak boleh nak pergi ibadat haji, macam mana ni? Ali Imran dekat ayat 97 bagi jawapan. Nak bagi jawapan. Bagi jawapan apa? Rupa-rupanya
ayat 97 Ali Imran kata, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran 97 kata, bukan semua orang wajib pergi haji. Yang pergi haji tu, siapa dia? Man istata'a, yang mampu je. Oh, rupanya ada pengecualian, rupa-rupanya yang mampu. Jadi, kita pun rasa lega. Kita dapati, oh surah Ali Imran ni, terima kasih ya surah Ali Imran kerana memberikan pengecualian. Kalau hanya rujuk ayat 9156, habis kita. Kan? Yang sakit ke, tak sakit ke, miskin ke, kena pergi juga ibadat haji. Tapi Ali Imran kata, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu saja. Baik, tuan-tuan dan puan, moga-moga kita dapat penambahan maklumat kepentingan surah yang berada bersebelahan dengan surah yang sebelahnya. Baik, saya lanjutkan lagi sikit tuan-tuan dan puan, boleh ya? Okey. Kita tengok nombor berapa ni? Nombor 10. Mungkin tak sempat nak habis semua. Saya ambil sampai nombor 10 saja. Walaupun dalam nota tu ada dekat 14 dan 15, tapi saya berhenti dekat nombor 10 saja. Ya, sebab tu waktu kita sangat terhad. Kalau waktu kita panjang tuan-tuan, kita boleh dapat lebih daripada 10. Kita boleh keluarkan banyak, tapi kena baca lah, kena baca ayat satu-satu, kena buat perbandingan. Kita akan jumpa banyak. Tapi sebab waktu kita hadkan 1 jam saja, cuba kita masuk sampai ke 10 ya. Sebab mungkin tuan-tuan nak sambung balik tadarus ke, mungkin tuan-tuan nak sambung balik untuk khatam Quran ke, kan? Saya faham masing-masing bekerja-kerja. Nak khatam ni, nak tadarus ni, ada kelas pula online ni. So tak apa, kita ambil lebih kurang 1 jam. Tak perlu kita terkejar-kejar, moga-moga 10 sudut ini memberikan kita jawapan. Oh, seronoknya kalau boleh faham Quran. Kita akan rasa hargai Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada sudut ke-10. Okey, sudut yang ke-10 kita tengok dekat surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah ni kalau tengok pada ayat nombor 24. Okey, ayat nombor 24, muka surat nombor 4, baris yang ke-14 dan ke-15 ayat 24 ni dalam Al-Baqarah, tuan-tuan akan jumpa Allah bagi tahu neraka ni Allah Ta'ala telah sediakan untuk orang kafir. Allah kata fattaqun nar. Fattaqun nar. Nar tu api neraka, uiddat lil kafirin. Allah telah sediakan untuk orang kafir. Okey. Kenapa dengan neraka Allah telah sediakan untuk orang kafir? Mungkin kita akan bertanya-tanya, neraka je ke Allah sediakan? Mana syurga? Perkataan nak cari syurga Allah telah sediakan, dan dia tak ada dekat surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kata, neraka telah disediakan bagi orang kafir. Syurga mana? Syurga tak ada lagi ke? Neraka je Allah telah sediakan? Ali Imran kata apa? Tak, syurga pun ada juga, Allah telah sediakan. Nak tahu? Kenalah tengok ayat 133. Surah Al-Imran 133 ni, tuan-tuan boleh jumpa dekat muka surat 67 di dalam Al-Quran. Ni dah juzuk yang keempat dah, ayat 133 Al-Imran. Tuan-tuan tengok baris yang pertama dengan baris yang kedua. Allah Ta'ala kata apa? Ayat ni panjang lagi, tapi saya ambil terus pada ayat wajannatin. Jannah ni apa? Syurga. Kenapa dengan syurga tu? Ambil ayat hujung. Uiddat lil muttaqin. Okey, syurga itu telah disediakan untuk orang bertakwa. Oh, rupanya syurga pun telah Allah wujudkan, telah Allah sediakan. Kalau Al-Baqarah tadi apa? An-nar. Kenapa dengan an-nar? Uiddat lil kafirin, pun telah Allah sediakan. Oh, baru kita rasa lega. Rupanya syurga pun ada juga, Allah telah sediakan. Okay, jadi lengkap, saling melengkapkan.
maklumat yang tak ada dekat Al-Baqarah telah dilengkapkan oleh surah Ali Imran. Apa yang ringkas dekat suratul Al-Baqarah telah diperincikan dalam surah Ali Imran. Apa ayat yang umum telah dispesifikkan oleh surah Ali Imran. Okey. Tuan-tuan dan puan, moga-moga jelas. Okey, cukup ke 10 sudut ni tuan-tuan dan puan? Ke nak tambah lagi? Macam mana? Setakat 10 sudut ni jelas. Boleh faham? Jelas Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Okey, boleh faham InsyaAllah. Maka saya tak perlu teruskan lagi dengan sudut ke-11, ke-12. Oh, disambung lagi bagus lagi elok lah Ustaz. Lebih bernambah. Okey, menambah. Okey. Tak apa. Nota yang saya paparkan tu insya-Allah boleh faham lah kot. Sebab nak ikut konteks tadi dah boleh faham. Kena tengok selang rujuk ya. Okey, mudah je nak faham. Topik yang kita bincangkan ni dia sama je, dia tema yang sama. Contohnya kalau kita bincang pasal syurga, dia topik yang sama, dia bukan berlainan tajuk. Jadi jadi insya-Allah takkan terkeliru. Okey, contoh kalau kita tengok sekarang ni sudut 11 pendek je, Allah cerita tentang takwa. Al-Baqarah 115 pasal takwa, ayat 2 tu pun pasal takwa. Tapi apa beza dia? Dekat Al-Baqarah Allah kata orang bertakwa tu humul muflihun. Mereka telah mendapat kejayaan. Tapi Ali Imran pula dia beza. Ali Imran kata nak muflihun seperti mana Al-Baqarah, wattaqullah. Allah perintahkan bertakwa. Maknanya ayat 1 hingga 5, ayat 5 Al-Baqarah menjelaskan tentang hasil orang yang bertakwa. Tapi ayat yang ke-200 surah Ali Imran kata Allah perintahkan bertakwa kalau nak berjaya. Okey, cukuplah 11 ini. Okey, insya-Allah kita akan sambung esok pagi Sabtu. Kita akan lihat pula surah An-Nisa dengan surah Ali Imran. Okey, An-Nisa dengan Ali Imran jam 9 sampai jam 10. Lepas tu ada satu lagi kelas lain jam 10.30. Kalau ibu-ibu nak ikut, tuan-tuan nak ikut, jam 10.30 kita akan bincang tentang sinopsis juzuk yang ke-25. Sinopsis juzuk yang ke-25. Okey, kenapa begini? Sebelum Ramadan, bulan Rejab yang lalu, kita dah mula ulang kaji sinopsis 1, juzuk 1 sampai juzuk nombor 24. Tapi kita tak sempat nak habis menjelang Ramadan ni. Kita masih lagi berbaki juzuk 5, juzuk 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tadi 6 juzuk ni, kita akan buat dia setiap Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, jam 10.30 pagi. Maknanya besok kita akan belajar juzuk 25. Hari Ahad kita belajar juzuk yang ke-26. Begitulah. Bagi sesiapa yang boleh mengikuti. Nanti penat pula. Ni jam 9 sampai 10 dah 1 jam. Nanti 10.30. 10.30 berapa jam pula tu. Bagi siapa yang boleh ikuti. Dia boleh ikut salah satu daripadanya. Kalau dua-dua tak boleh ikuti, tak apa. Semua pengisian ini ada rakamannya di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Jangan buka yang page lama. Kalau page lama tu Akademi Tadabbur Malaysia, yang tu dah tak boleh buka dah. Saya dah tak boleh buka dah. Tak tahu kenapa. Kita ada buat satu page yang baru. Malaysian Tadabbur Academy. Masuk kat situ, boleh ambil rakaman yang kita buat setiap kali kelas, ataupun nanti boleh rujuk dekat YouTube. Dekat YouTube ada channel Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti masuk kat channel tu, kalau boleh jadilah subscribers ke, tekan butang loceng ke, okay, bagi sokongan kepada Malaysia Tadabbur Academy. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa, sebab kita tak nak, kita buat ni semua tanpa ada apa-apa
yuran tanpa ada apa-apa masalah. Okey, itu sekadar galakan saja. Baik, ada soalan sebelum kita bersurai, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan tak? Dekat YouTube ada pertanyaan, dekat FB ada pertanyaan apa-apa tak? Facebook tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada soalan. Okey, terima kasih kepada CKA kerana telah jadi subscribers kepada Akademi Tadabbur Malaysia channel dekat YouTube. Okey, kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan ada soalan tak? Boleh ikuti tak? Jelas ke? Jelas Ustaz. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa insya-Allah besok pagi jam 9 pagi. Ajak lagi kawan-kawan lain, rakan-rakan lain tuan-tuan dan puan, boleh saya izinkan kalau boleh share lah banyak-banyak link tu kepada semua. Kalau tak mampu ikut Zoom, boleh ikut dekat FB. Page Malaysian Tadabbur Academy. Jazakumullah khair tuan-tuan dan puan. Barakallahu fikum. Moga Allah memberkati tuan-tuan dan puan semua. Semoga Allah mengganjari tuan-tuan dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan kita lagi hidayah dan taufik untuk kita teruskan belajar untuk memahami kalam Allah. Moga-moga kalam Allah ini menjadi penenang bagi hati-hati kita, penghilang kepada kegelisahan kita, pelenyap kepada kegusaran kita, dan moga-moga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.